Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah An-Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat lagi kita bersua dalam episod yang terakhir, episod yang kelima dalam kita melihat cara bacaan ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah, ya, yang juga disebut sebagai Sab'ul Masani, Umul Furqan dan sebagainya itu. Banyak sekali laqab suratul Fatihah, menunjukkan banyak sekali kehebatan dah, boleh disebutkan sebagai kehebatan suratul Fatihah ini berbanding dengan surah-surah yang lain. Terutamanya ia adalah salah satu daripada rukun solat kita. Kalau kita tak baca dengan betul, maka solat kita boleh jadi tidak sempurna. Sama-sama kita perhatikan ayat yang ketujuh, dan insya-Allah selepas itu kita akan baca dari awal hinggalah akhir ayat yang ada dalam suratul Fatihah ini, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat dalam suratul Fatihah, ayat ketujuh, ya. Bermula dengan sirata. Sirata harfus sad. Sebelum ni kita jumpa pada ayat yang sebelumnya, ihdinas sirata al-mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu apa? Maka di sini adalah tafsir ayat bil ayah. Tafsir ayah bil ayah, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tak sebut ataupun tak bincangkan berkenaan dengan maksud ayat ini. Kita terus kepada bacaan sirata. Harfus sad. Sad ini hujung lidah kita sentuh antara gusi dan gigi bawah, kemudian lengkungan pada lidah, atas lidah kita itu kena pada lelangit. Di situlah makhraj huruf sad. Dan munculkan bibir. Walaupun dia berbaris bawah, maka tetap kita kena baca dengan tebal. Jangan si terus. Jangan terus kita baca macam biasa je, macam huruf sin. Maka bukan macam lagi, memang betul-betul jadi huruf sin nanti. Jadi kena munculkan dulu gitu. Ra tafkhim tebal. Dua harakat mad asli. Huruf ta yang sebelum ni kita jumpa tebal, yang makhrajnya sama dengan huruf ta, tapi kita tebalkan, munculkan bibir kita ta. Jadi siratal ladzi terus masuk pada allazi, alif ataupun hamzatul wasli itu tidak dibaca, terus masuk pada lam. Maka jadilah di sini hukumnya idgham asy-syamsi. Siratal ladzina zi harfu zal, hujung lidah sentuh hujung gigi atas mad asli. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut mad asli ni, maka jangan lebih daripada dua harokat. Siratal ladzina. Kadang-kadang ra ni kadang-kadang orang baca panjang. Siratal ladzina. Janganlah gitu. Dua harokat je. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, bezakan.
alif ataupun hamzah ini yang baris atas ini dengan ain yang baris atas. Jangan dua-dua jadi huruf ain. Am. Jangan. Ini an. Nun ada tanda mati, maka hukumnya izhar halqi, sebab depan dia adalah huruf al-halqu, huruf ain. Maka kita baca dengan izhar. Nun ini tidak boleh didengungkan, sekadar kita baca dengan jelas bunyi nun ini, tanpa dengung, tanpa qalqalah. Dua tu kena ingat. Bila izhar je, dengung tak ada, qalqalah pun tak ada, sebab dia bukan huruf qalqalah. Jadi an'amta, ini nun mati ada tanda mati, izhar halqi. Tapi bila mim ada tanda mati, dia jadi izhar juga, tapi izhar syafawi, hukum mim as-sakinah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, istilah hukum tajwid ni, izhar, ikhfa, idgham, apa semua itu tak hafal pun tak apa, itu saya tambah je. Tapi kalau ingat lagi bagus, untuk kita mudah, kita spesifikkan hukum apa, tak perlu kita nak sebut lagi huruf apa, jumpa huruf apa. Sebut izhar je dah tahu dah. Ada izhar kat sini, ada izhar syafawi kat sini, dah tahu dah. Tak perlu nak urai lagi. Macam tu. Jadi nama-nama ni mudah, tak payah kita nak sebut sifat dia semua sekali kan. Sebut nama je kita dapat pastikan, dapat tahu. Baik. Tapi kalau tak hafal pun tak apa, tak menjaskan bacaan kita. Yang penting bacanya kena betul. Jadi jelaskan bunyi mim ini. Mim ada tanda mati kat mana-mana kita jumpa dalam Al-Quran. Nun ada tanda mati, mim ada tanda mati, maknanya kena izhar. Tak boleh dengung. Tak boleh dengung. Dan tak boleh qalqalah kalau dia bukan huruf qalqalah. Jadi an'amta alaihim, ta pendekkan. Yang an'amta alaihim tak boleh, ta kena pendekkan. An'amta alaihim, ta hujung lidah sentuh pangkal gigi atas, jangan ta gitu. An'amta alaihim, jangan. An'amta, ta dia lembut je, Hamas nama dia. Alaihim, huruf ain pertengahan kerongkong sama macam ni. An'amta, sama huruf ain. Cuma cara tulisan dia lah di pertengahan tulisan ataupun berada di tengah-tengah perkataan. Ini pada awal perkataan ain ni begini. Lailin, sifat bunyinya lin, bukan madlin, tapi sifat bunyinya lin, lembut, lunak. Lembut, tak boleh baca alai, tu keras. Alaihim, huruf halqi paling bawah, mim sekali lagi ada tanda mati, izhar, jangan didengung. Alaihim ghairil maghdubi, huruf ghain baris atas tebal, bunyinya tebal, isti'la, jangan rai. Itu salah tu. Ni kebanyakan yang baca begitu. Jadi kena betulkan dengan baca dengan tebal huruf ghain baris atas tapi jangan sampai tebal sangat gitu. Saja. Ghairil, lam tanda sukun, izhar qamari, ri nipiskan, ri baris bawah, huruf ra ni baris bawah, maka kita baca dengan tarqiq. Ghairil maghdubi, huruf ghain, huruf ghain sekali lagi tebal, dengan maghdubi, huruf dad. Huruf dad ni dia istitalah, ada sifat yang special untuk huruf dad, istitalah. Jadi bila kita sebut huruf dad ini, kita punya lidah, sama ada kiri ataupun kanan lidah kita menempel pada sepanjang pangkal gigi atas kanan ke kiri. Gitu. Ba. Ada yang boleh kiri lah. Ada yang boleh kanan, tapi sebaiknya kanan. Yang Nabi tunjukkan kanan lah, tapi boleh. Ulama kata boleh asalkan bunyi dia sama. Ada yang tak boleh, menempel hujung lidah. Hujung lidah dikembangkan kena belakang gigi atas. Itu pun boleh juga. Tapi itu stage yang ketiga lah. Yang paling afdal, hujung lidah kita kena pada geraham kiri. Geraham kiri. Jadi kanan lidah kita yang menempel daripada kanan ke kiri. Tutup tu. Bu. Dan moncongkan bibir kita, baru jadi huruf dad itu. Seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan begitu,
Kita harapkan begitu. Ghairil maghdu, mad asli pula di situ 2 harokat. Jangan lebih daripada 2 harokat. Bi'alaihim, alaihim, jumpa lagi alaihim yang kedua dalam ayat ni. Jadi alaihim ni pun alaihim. Him huruf hal ke paling bawah, mim ada tersukun, izhar lagi tidak ada dengung. Jangan didengungkan izhar. Izhar maknanya jelaskan bunyi mim. Elakkan juga dari qalqalah. Qalqalah macam mana? Alaihim. Tu qalqalah lah, ada ma pula. Itu qalqalah qabih namanya. Yang tak patutnya berlaku pada huruf mim. Qalqalah ni ada berapa huruf tuan-tuan? Qalqalah ini ada 5 huruf sahaja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf mim ni tak masuk. Jadi tak boleh kita qalqalahkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wala, la dulu. Ni kena fokuskan kat sini dulu. La ni kena selamatkan dulu bunyi dia. La. Lam di atas la banyaknya. Bila masuk sini huruf dad ini, alif lam ni tidak dibaca, terus masuk pada huruf sabdu depan dia, maka hukumnya idgham asy-syamsi. Idgham asy-syamsi di sini dengan huruf dad ini. Jadi masuk walad. Tadi huruf dad kita dah tahu dah. Cara yang terbaik hujung lidah sentuh belakang geraham kiri. Maka kanan lidah menempel pada pangkal gigi atas daripada kanan ke kiri. Dha. Istitalah tadi sifat dia. Panjang. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, makhrajnya panjang, kan huruf dad ni. Baik. Jadi masuk di sini waladdallin. Dallin. Sekali lagi saya nak sebutkan la tadi nipis, buka infitah, masuk dad itbaq. Walad begitu, jangan walad. Jadi lo di atas lo pula. Walad kan? Itu salah lah. Walad. Masuk dad ni masuk betul-betul. Waladdallin. Yang ni dha ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, asalnya mad asli kan? Dha kan? Dha baris atas ada alif, mad asli. Tapi bila mad asli bertemu dengan huruf selain daripada hamzah, bersabdu pula di situ kan? Selain daripada hamzah lah. Ini dia punya formula tuan-tuan kena ingat. Kalau mad asli jumpa dengan hamzah, kita kena baca 4 ataupun 5 harokat. Macam-macam hukum ada kat situ. Mad jaiz, munfasil, mad wajib, muttasil, mad silah dan sebagainya. Tetapi di sini mad asli jumpa selain daripada hamzah. Kan? Lepas tu ada tanda panjang pula. Dalam Al-Quran macam itulah keadaan dia. Kalau jumpa hamzah pun ada tanda panjang juga. Sama ada dalam satu perkataan ataupun 2 perkataan, ada tanda panjang juga. Iaitu 4 ataupun 5 harokat. Tapi kalau jumpa huruf selain daripada hamzah macam ni, huruf lam ni, maka kita kena baca dengan 6 harokat. Itu kena tahu dulu. Tahu dulu itu. 6 harokat. Macam-macam lah. Mad faraq. Mad apa lagi yang kita baca dengan 6 harokat. Bila mana mad asli jumpa selain daripada hamzah, 6 harokat. Ingat tu. Mad lazim kalimi muthaqqal, mad lazim kalimi muhaffaf. Itu semua jumpa selain daripada hamzah. Jadi kalau tak biasa kena kira lah. Waladdallin. Dan jangan lupa sabdukan lam tu. Jangan dallin. Tak sabdu salah. Itu bukan surah Al-Fatihah tu kalau begitu bacanya. Mesti disabdukan, barulah jadi surah Al-Fatihah yang sempurna bacaannya insya-Allah ya. Lin. Man arid disukun, kita baca 6 harokat sebelum ni, maka kita seragamkan 6 harokat. Jadi tuan-tuan mati Allah SWT, kita terus melihat ayat yang ke-7 bacaan keseluruhannya.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi tuan-tuan minta Allah kita lihat mana tempat-tempat yang biasa menjadi kesalahan, tambahan daripada apa yang saya dah sebut tadi, ya. Di sini tuan-tuan saya nak sebut maghdu, jangan diqalqalahkan. Huruf ghin tidak ada qalqalah. Sekali lagi saya sebut huruf qalqalah ada 5: qaf, ta, ba, jim, dal, qa, ta, ba, ju, dan. Orang negeri cakap saya ni lahir negeri, tapi dibesarkan di Johor, ikut ayah dulu Ami, jadi bertukar-tukar tempat, berpindah-pindah, jadi banyaknya di Johor, ya. Adalah sikit tempat-tempias tu, orang negeri punya darah lah orang cerita kan, macam itulah. Darah tak darah sangat jugalah. Baik, tak apalah. Maghdu. Jadi ghin ini bukan huruf qalqalah yang qata wajudin tadi tu. Qaf, ta, ba, jim, dal tadi. Jadi tak boleh kita qalqalahkan. Saja. Maghdubi alaihim. Habis. Jadi saya baca keseluruhan ayat ini tuan-tuan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan mati Allah SWT, sebelum kita baca ni, saya suka untuk menyatakan bahawa pada ayat ke-7 ini ada 2 him, alaihim, ada 2 alaihim. Maka ulama kata kita boleh membaca dengan cara yang pertama yang paling afdal, iaitulah satu ayat, satu nafas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu satu nafas. Ataupun cara yang kedua, kita boleh berhenti pada alaihim yang pertama. Ini sepakati ulama, pernah ada persidangan ulama di Mesir, maka katakan bahawa antara keputusannya boleh kita berhenti pada alaihim yang pertama. Dia ada mempengaruhi dari segi makna juga di situ, tidak menjejaskan makna kalau kita berhenti di situ. Tapi jangan berniat kita menambah ayat, menambah bilangan ayat pula. Tak, kita berhenti pada pertengahan ayat ke-7. Ayat ke-7 tak habis lagi. Kena apa? Kena niat begitu. Jangan pula kita berniat nak menambah ayat, bilangan ayat, sebab ada yang mengatakan kalau kita berhenti di sini maka kita telah menambah ayat. Tengok niat juga, tengok niat juga. Jangan mudah sangat kita hukum begitu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca ayat ini, surah ini, suratul Fatihah, sama-sama baca dengan saya. Jom sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah tuan-tuan, lengkaplah 7 ayat. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama meneliti ayat-ayat ini, huruf yang ada dalam surah Al-Fatihah ini, panjang pendeknya, sifat-sifat hurufnya, sifat-sifat bunyinya. Mudah-mudahan kita dapat perbaiki
ibadah kita sehari-hari, semakin hari semakin baiklah ibadah kita. Ya, bukan hanya ibadah ini sahaja, baca Al-Quran sahaja, tapi ibadah kita yang lain, solat kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah kepada kita untuk kita beribadah dengan ibadah yang terbaik, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam kita beramal dalam agama ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita bersama-sama ashabul Quran, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat terhadap golongannya. Kitalah ni, mudah-mudahan doa begitu ya, dapat syafaat Al-Quran. Subhanallah, mudah-mudahan Allah rezekikan kita nanti, insya-Allah. Maka cukup sekadar itu, minta ampun, minta maaf segala silap saya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.